Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam yang berusaha, Datuk Wazir, pengurusi masjid, saf kepimpinan dan jawatan kuasanya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, selepas hampir 10 bulan kita berhenti berkuliah kerana pandemik COVID. Maka pada malam ini ditukarkan pada pagi Sabtu itu untuk sementara waktu. Kita gantikan pada malam ini untuk kita berkuliah insya-Allah. Alhamdulillah, saya akan cuba ringkaskan kuliah ini sehingga insya' sahaja, dan kita akan baca 3 kitab. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Kitab yang pertama yang kita akan bincang adalah kitab berkenaan dengan kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, di mana tajuk yang akan dibincangkan adalah pada jilid yang ketiga, halaman 119. Pengarang, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum amin, berkata penyusuan dan hukum yang berkaitan dengannya. Maksud penyusuan di sini ialah bukan makna ibu menyusukan anak, tetapi bermakna orang lain disusukan anak orang lain. Itulah hak asalnya yang nak dibincangkan. Pengertian dari segi bahasa radha'ah ini ialah menghisap payudara ibu dan meminum susunya. Budak kecil, dia minum susu mak dia, susu orang lain. Sementara penyusuan dari segi istilah syarak pula ialah susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi. Itu maknanya. Dalil pensyariatannya, dari segi syarak, hukum bagi seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus. Seorang perempuan nak pergi susu bayi perempuan lain, nak susu bayi lain, hukumnya adalah harus. Dan telah dimaklumi sebelum kedatangan Islam lagi, cerita orang perempuan susu bukan anaknya, maka itu makruf. Nabi kita ada riwayat kata penyusu Rasulullah SAW ni ramai. Saya senaraikan tak silap sampai 6 orang ataupun 9 orang. Awatik, yang ni namanya Atikah adalah. Cuma yang masyhurnya 2 orang ataupun 3 orang. Maknya sendiri Aminah, yang kedua hamba kepada Abu Lahab, Suwaibatul Aslamiyah, dan yang ketiga Halimah binti Sa'd atau dikenali sebagai Halimah binti Abi Zu'aib, yang dipanggil sebagai Halimah As-Sa'diyah. Ini hak masyhurnya. Artinya perbuatan susu tu, dan kita telah bahaskan dalam Makrifah Rasulullah SAW, cerita kenapa tradisi orang Arab menyusukan bayinya oleh orang-orang asing ataupun orang kampung dan seumpamanya. Islam telah memperakui dan tidak mengharamkannya. Nak susu boleh, tak ada masalah. Ini kerana dalam setengah keadaan penyusuan mempunyai kepentingan dan memenuhi keperluan tertentu. Ada.
Contohnya ibu kepada bayi tersebut meninggal dunia. Macam mana nak buat? Atau mengidap penyakit yang menghalang penyusuan. Jenis tak berapa sihat menyebabkan susunya tak ada. Macam mana? Dalam keadaan ini, perempuan yang lain perlu menyusukannya demi kelangsungan hidup anak tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan sebaliknya jika kamu, yakni kedua belah pihak, mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Begitu juga nas ilahi menyebut, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak menjadi kesalahan bagi kamu. Maka di sinilah timbul hukum bab penyusuan. Persoalan yang kedua yang hendak dibincangkan juga sebelum daripada ni ialah penyusuan bayi ini hak ibu dan bukan wajib. Penyusuan bayi sebagai hak kepada ibu bermaksud seorang ibu boleh menentukan pilihannya sendiri sama ada ingin menyusukannya atau tidak. Bila dia lahir anak, terkhususnya anak dia ada suami, dia jaga anak dia, dia kata, saya tak nak susukan anak ni. Boleh? Dan kalau dia nak susukan, tak apa. Itu hak dia. Dia nak susu pun boleh, dia tak nak susu pun boleh. Ibu boleh menentukan pilihannya sendiri sama ada ingin menyusukannya atau tidak. Jika dia memilih untuk menyusukannya, suami dan orang lain tidak berhak untuk menghalangnya. Dia kata, ni bayi saya nak susukan. Suami kata, tak boleh, saya nak suruh awak jaga badan awak fit sikit. Tak boleh. Dia tak boleh halang. Sebaliknya, sekiranya dia tidak mahu menyusukannya, suami hendaklah mencari ibu susuan dan untuk menyusukan anak tersebut. Dia kata, anak ni saya tak nak susukan. Tak apa. Maknanya seorang suami, dia kena cari mana-mana perempuan lain untuk susukan, jadilah anak tu anak susu. Tak biasa, boleh. Tak jadi masalah. Sementara penyusuan bayi wajib kepada ibu bermaksud seseorang ibu itu wajib menyusukan bayinya sama ada bersetuju ataupun tidak selagi dia mampu untuk menyusukannya tanpa keuzuran syar'i. Dah tak ada alasan dah dan dia sepatutnya susu, tiba-tiba dia tak nak susu. Dalam keadaan keperluan bayi kepada susu ibunya, yang itu kenalah. Fatwa dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa penyusuan merupakan hak ibu dan dia boleh menuntut hak menyusukan anaknya jika dia mahu. Ibu tidak wajib menyusukan anaknya melainkan jika tiada orang lain yang boleh menggantikannya. Ketika itu ibu menjadi wajib menyusukan anaknya disebabkan keadaan memaksa. Pada masa itu kena. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama mana dia 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Biasanya 2 tahun ajar susu. Begitu juga firman Allah Ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, ayat yang kita baca dah tadi. Dan Allah juga berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Boleh upah. Apa keperluan dia ini ekstra daripada nafkah yang wajib atas suami kepada isterinya. Ayat-ayat ini jelas menunjukkan penyusuan adalah hak ibu dan bukan diwajibkan ke atasnya. Hal demikian kerana apabila Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahun, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka, ia boleh diandaikan bahawa ibu-ibu menjadi wajib menyusukan anak-anak mereka, dan boleh juga diandaikan bahawa ibu-ibu berhak menyusukan anak-anak mereka. Atas 2 keadaan macam ini.
Jika Allah Subhanahu wa taala menyebut wal walidatu yurdi'na auladahun, dan ibu-ibu wajib menyusukan anak-anak mereka, sekiranya Allah taala berfirman dengan ayat sedemikian, maka andaian yang kedua ini batal. Maka seolah-olah kita faham ayat ini, ada lagi ayat yang menyatakan boleh susu orang lain dan ibu boleh kena beri kepada, kalau orang lain nak susu, kalau dia tak mau dan seumpamanya. Walau bagaimanapun apabila dibaca firman Allah, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, ayat ini, ayat andaian kedua yang dalam ayat yang pertama tersebut, penyusuan menjadi hak ibu. Perbahasan seperti ini tuan-tuan seolah-olah menggambarkan bahawa ada dua pandangan, dua keadaan di mana penyusuan adalah hak ibu yang perlu diberikan kalau dia tuntut, dan bukan wajib. Jika kita tak boleh memaksa ibu untuk menolaknya, katakan dia tak nak, kita kata kena juga, kecuali masalah terpulang kepada seorang ibu. Ini hak yang perlu kita faham dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya penyusuan ini adalah penting kerana apabila kita tengok, sekalipun sebagai hak dan bukan wajib, tapi kesannya cukup besar. Anak-anak yang disusu oleh ibu, kesannya kasih sayang, kesannya perasaan, kesannya emosi, kesannya hubungan, maka itu akan terpengaruh oleh anak tersebut. Bahkan bila susu ibu biasanya 100% halal, tak ada timbul soalan-soalan yang lain. Ada seorang ulama besar zaman dulu yang terkenal, Imamul Haramain. Imamul Haramain dikatakan nama sebenarnya adalah Abdul Walid, yang digelar sebagai Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ni suhur besar, suhur sangat alim. Dia adalah guru kepada Imam Al-Ghazali. Maknanya dia hidup sekitar 400 Hijrah lebih. Pengarang kitab banyak, antaranya kitab Nihayatul Matlab. Alim, suhur. Kalau kita tengok kitab Allah besarnya, tok guru pada Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijrah, meninggal 505 Hijrah. Umur 55 tahun je Imam Ghazali ni. Satu hari anak-anak murid dia ramah. Anak-anak murid dia tengok, dan anak murid dia kata kepada Imam Ghazali, Imam Juwaini, Imam Al-Haramain ini. Dia kata, Tok Guru, kadang-kadang kami, minta maaf lah kami tanya sikit, terlalu rahsia nampak. Bila kami tengok Tok Guru mengajar, kadang-kadang macam sakut, sekat. Ada macam dia panggil leknah, ataupun seolah-olah macam payah nak sebut gapa. Dia pun kata, untuk pengetahuan kamu, aku nak cerita satu kisah. Aku ni daripada keluarga yang senang lah, kaya juga. Ayah aku zaman dulu, ayah Tok Guru ni, ayah Imam Al-Haramain ni, anak dia ni, dia jaga mak dia susu, dah lah mak susu. Lepas tu ada hamba tukang susu kan. Hamba zaman dulu, hamba perempuan boleh beli. Jadi hamba ni beri susu juga kepada Imamul Haramain. Hamba ni, kawan-kawan dia adalah hamba-hamba lain. Dia sama satu taraf lah, satu level kawan. Satu hari, hamba ni bawa Imamul Haramain ni kecil bersama dengan hamba-hamba lain. Bila dia bawa, tiba-tiba hamba ni dia jenis sakit perut ke apa ke, pasing kepada kawan dia, suruh jaga sekejap, dia nak pergi tandah ataupun nak pergi buat qada hajat. Bila dia pulang, tengok Imamul Haramain ni kerana sedih, kerana lapar dahaga ni, susu orang lain beri susu dah. Atas perbuatan tersebut, kerana hamba itu bukan hamba ayahnya, hamba itu hamba orang lain, maka dia anggap sebagai, walaupun hamba tu reda,
Kerana tak minta izin. Siapa itulah aku rasa bila aku bercakap macam tersakut sikit. Ini nak cerita masalah mereka jaga bak susu, bak benda yang masuk dalam mulut mereka biar halal 100% tanpa syubhat. Kalau kita tengok cerita macam ni memang panjang dan memang luar biasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah yang kedua kita bincang kitab Matla' Al-Badrain. Muka surat 131. Makmum wajib ikut imam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tertinggal sujud sahwi. Muka surat 131. Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi. Sahwi ni bahasa Arab daripada kalimah saha yashu sahwan, lupa. Dan lupa ni dia ada dua lah. Satu, baik kita lupa kesalahan orang pada kita seumpamanya. Dua, lupa ni tak baik. Lupa pelajaran, panggil benok, tak ingat sangat. Lupa janji, lupa ni ada benda yang tak baik. Jadi tertinggal sujud sahwi ni macam mana? Jika seseorang dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi dan terus memberi salam, tidaklah boleh untuk kembali semula bagi sujud sahwi sama ada jarak masanya panjang atau pendek mengikut uruf. Kita telah bincang apa sebab kena sujud sahwi. Sujud sahwi apabila meninggalkan segala perkara-perkara yang dipanggil sebagai sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni ialah sunat yang kita kata dituntut untuk kita lakukan lebih daripada sunat hai'ah. Jadi sunat ab'ad ini sebenarnya ada dua tempat yang masyhur. Yang pertama masalah kunut, yang kedua masalah kita kata tahiyat awal. Masalah kunut ni sama ada kita nak qiyam masa kunut, baca kunut atau baca selawat atas Nabi sallam masa kunut. Begitu juga seperti tahiyat awal ni. Kalau kita tinggalkan sengaja, maka tak payah kita berhenti ulang balik selepas beri salam untuk nak kunut lagi. Nak sujud sahwi. Sebab dalam mazhab kita, sujud sahwi hendaklah dilakukan sebelum salam. Ini mazhab kita. Mazhab lain ada pandangan. Tapi mazhab kita sebelum salam. Sebab kita terlupa, tak jadi masalah, teruskan. Walaupun sengaja. Baik. Jika dia terlupa sujud sahwi dan terus memberi salam kemudian teringat setelah berlalu jarak masa yang panjang mengikut uruf, tidaklah boleh kembali untuk sujud sahwi semula. Jika dalam jarak masa yang pendek mengikut uruf, hendaklah sujud sahwi setelah diniatkan kembali kepada solat tersebut dan wajib dia memberi salam yang lain pula kerana dia anggap kembali dalam solat kerana dengan sujud sahwi tersebut. Oleh yang demikian, jika ia berhadas setelah dia sujud sahwi dan sebelum sempat memberi salam yang lain, maka batallah solatnya. Jadi tuan-tuan, ada pendapat kedua kalau dia memang terlupa. Bila dia terlupa, dia nak sujud sahwi. Sedangkan dia terlupa nak sujud sahwi, masa pendek dia ingat dia boleh sujud sahwi balik. Tetapi jika sekiranya dia dah lama masa, dia tak boleh sujud sahwi. Saya melihat dalam masalah ini memang akan jadi perkara perbincangan panjang. Cuma saya lebih cenderung pendapat menyatakan tak payah sujud sahwi bila kita telah beri salam berdasarkan kepada umum. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali, walaupun kita kata boleh, contohnya kita sembahyang berimam. Tok imam ni dia lupa. Jadi bila lupa dia beri salam. Bila dia beri salam, maka dia pun teringat, dia pun Allahu Akbar sekali lagi. Kebanyakan makmum tu ada yang bakit dah. Banyak pula jadi masalah pula. Makmum tanya apa benda ni, begini ni, macam-macam. Ya, kadang-kadang perkara ni berlaku. Sebab itu kita kena tengok betul-betul. Hamba semayang di Madinah masa belajar dulu. Di Masjid Imsti.
Tuan Imam baca kuat. Bila Tuan Imam baca kuat, sudah baca teh hari baca kuat, sampai ayat sujud, ayat sejadah, dia berhenti dan dia rokok. Hak ngapa Quran ramai ni terus rebah habis dah sujud ni. Lepas pada tu dia sami Allahu liman hamidah, kawan tu bangun kejut. Balik sudah semayang tu hoha tanya. Terpaksalah syekh ni panggil cakap lalu masalah ni gini. Hak ni pula dah kuan ni semayang hara dah pula. Sebab itu kadang-kadang kena tengok imam ni kena orang faqih, orang yang faham. Solat-solat sunat, bahagian solat sunat. Solat sunat ini kita bahagikan kepada dua, tidak sunat berjemaah dan ada yang sunat berjemaah. Solat sunat yang tidak sunat untuk kita berjemaah. Solat sunat rawatib muakkad. Apa makna rawatib? Mengiringi solat, sama ada sebelum atau selepas. Dua-dua ni bukan kerana kita tapi ikut Nabi. Kalau Nabi buat sebelum, Nabi tak buat selepas. Nabi buat selepas, Nabi tak buat sebelum. Nabi buat selepas dan Nabi buat sebelum, kita ikut, itu lagi baik. Contohnya kita semayang sunat subuh, sebelum ada, selepas tak ada. Contoh, kita semayang sunat maghrib. Sunat maghrib ni ada dua, sunat sebelum dan sunat selepas. Hadis sunat maghrib adalah tidak muakkad, walaupun sunat kita buat. Dalam hadis yang kita bahaskan bab salat-salat sunat, disebut hadis sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kemudian Nabi kata liman sya', siapa dia nak. Tapi dalam riwayat sahabat masuk masjid, orang asing masuk masjid Madinah, dengar azan, lepas ada tu nampak seorang-seorang duduk jauh, duduk belakang tiang semayang. Mereka menyangkakan sudah selesai semayang maghrib, tapi tak, mereka semayang sunat dulu. Tapi hukumnya ni, ada sembahyang yang kita sunat sebelum dan selepas. Contohnya dalam hadis Nabi SAW menyatakan man hafaza arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a raka'atin ba'da zuhri haramallahu alaihi nar atau kama qala. Maksudnya siapa jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur dengan 2 salam, 2 rakaat, Allah akan haramkan dirinya daripada api neraka. Besar sembahyang sunat. Jadi hak ni kita tengok yang mana sunat muakkad atau tidak. Salat sunat rawatib ni 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur banyak, antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallam, Aisyah berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'ahudan min raka'atai al-fajr. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh menjaga 2 rakaat sebelum fajar. Sebab itu sebahagian para ulama menyatakan bahawa solat yang paling afdal di kalangan solat sunat, satu pendapat menyatakan solat sebelum subuh. Jangan tinggal sekali-kali. Ada yang menyatakan macam tu. Ada pendapat yang menyatakan solat witir, sebab Allah menggunakan kalimah hak. Solat sebelum subuh ni ada 2 pandangan ulama. Pandangan yang pertama adalah kita semayang belum masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh. Pandangan yang kedua menyatakan selepas masuk waktu subuh, azan, kita semayang 2 rakaat. Ada 2 pandangan ulama. Saya lebih cenderung kepada pandangan selepas daripada masuk waktu subuh. Kerana kita nak bezakan hadis Nabi SAW yang lain yang menyatakan ij'alu akhir salatikum witra. Mujadilah akhir malam kamu dengan salat witir. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa kita penutup malam akhir sekali dengan salat witir. Akan tetapi pandangan sebahagian ulama menyatakan dalam setengah riwayat ashabus sunan, Nabi pernah sembahyang 2 rakaat selepas daripada sembahyang witir sebagai contoh. Jadi perkara ni khilaf ni tak payah gaduh lah. Hak ni beri pendapat, hak ni beri pendapat macam ni. Yang pentingnya kita kena buat semualah. Hak mana? Baik. Sembahyang sunat sebelum subuh ni kalau kita boleh amalkan, sebenarnya kelebihannya cukup besar. Jaga orang yang sembahyang sebelum subuh ni, ini kalau kita baca hadis Bilal bin Rabah Al-Habashi, Rasulullah SAW biasanya selepas daripada sembahyang malam,
dia akan duduk dalam keadaan di atas rusuk dia. Kita kata mengiring, duduk tunggu sembahyang. Itu cara Nabi SAW. Jadi intizarus salah, tunggu sembahyang ni, itu cara Nabi selepas bangun malam sembahyang ni, dia tak lupa daripada ni. Baik. Solat ni kita kena jaga sebaik-baiknya. 2 rakaat sebelum solat Zuhur dan 2 rakaat selepas solat Zuhur. 2 rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Tapi yang saya sebut tadi 4 rakaat itu jauh lebih afdal lagi lah. Tapi manusia ni tak sama, ada yang sibuk, ada yang tak sibuk. Kemudian 2 rakaat selepas solat maghrib. Di sini tidak ada sebelum solat maghrib, selepas solat maghrib. Sebab itu saya syorkan, kalau boleh, azan selepas maghrib azan, antara azan dan iqamah itu dipendekkan masa. Maksudnya tidak panjang sebagaimana azan subuh. Abang subuh ni, selepas subuh ni kena panjangkan. Tuan-tuan pernah pergi ke Madinah ke? Ada yang masa 25 minit lepas pada azan. Kita tunggu baca habis Yasin, tambah Waqiah pula. Tambah Mulk pula contohnya. Dia panjang. Tapi kalau maghrib, dia pendekkan sikit. Iaitu bagi saya dalam 3 minit cantik lah. Sebab ada orang mungkin tengah tandah ke apa ke, nak ambil sembahyang ke. Jadi kita nak ni. Sebab mazhab Syafi'i ada 2 pandangan, kau qadim dan kau jadi. Kau qadim adalah pendapat yang lama dan kau jadi pendapat yang baru. Khilaf. Pendapat yang baru kata sembahyang maghrib ni akan habis waktunya dengan ambil air sembahyang, dengan azan iqamah, dengan sembahyang maghrib dan sembahyang sunat. Habis dah waktu. Jadi ini di antara pandangan-pandangan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i ada dalam 18, setengah kata 21 pandangan mazhab Syafi'i kau jadi tidak diamalkan. Yang kita amal kau qadim macam sekarang lah, nak tunggu waktu Isyak contohnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini adalah kitab Matan Jawharatut Tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah. Sebagaimana kata musannif radhiyallahu an, wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Pendek. Ini style Ibrahim Laqani yang karyakan dan dia buat dalam bentuk syair Arab. Wa kullu nassin au hamat tashbiha awilhu au fawwid warum tanziha. Yakni tiap-tiap lafaz nas Quran yang amat tinggi, maknanya Quran ni mulialah, atau hadis yang memberi ibham, apa makna kesamaran, menyebabkan orang akan jadi keliru. Contohnya, pada kita dalam zahirnya, pada zahir itu maknanya keliru, bukan gitu maksudnya. Bagi hak Allah Ta'ala yang akan jadi macam-macam akan tanya. Maka dalamnya itu 2 mazhab, ada 2 pandangan, 2 aliran. Maknanya cara mikir ni tuan-tuan, dia pelik. Mikir cara ni lain, mikir cara ni lain, mikir orang ni lain, mikir ni macam-macam. Cara mikir, cara faham lain. Faham ni satu benda yang mahal. Faham ni. Sehingga disebut ahlul kalam utu uluma wa ma utu fuhuma. Sebahagian ahli kalam diberi padanya ilmu banyak. Boleh cakap bobo, tapi tak diberi kefahaman. Jadi faham ni satu benda yang luar biasa. Faham. Kita faham lain, mereka faham lain. Sebenarnya hak Islam nak macam mana? Maka di sinilah kita tengok ada 2 pandangan, iaitu bagi mazhab khalaf. Khalaf ni ulama-ulama kemudian datang, yang fikir, yang tengok macam-macam, macam mana nak selesai. Katanya engkau takwilkan akan dia dengan takwil yang patut bagi hak Allah Ta'ala. Takwil yang patut. Apa makna? Hak ni masalahnya. Yang patut.
Yang patut kita nak takwil apa yang ada pada Allah, apa yang ada pada Allah berdasarkan nas Quran dan hadis, takwil tersebut mestilah takwil yang kepatutan itu keluar daripada apa yang kita takwilkan sebagaimana kita takwilkan kepada makhluk, kerana Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Bila Allah tak sama dengan makhluk, maka takwilan berkenaan dengan ini biarlah mengikut kepatutan bagi Allah Ta'ala yang layak, yang sesuai. Baik. Dan kata mazhab salaf, apa makna salaf? Salaf ni hak awal-awal. Kalau kita baca dalam kitab-kitab macam zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar, kalau orang tanya hak pelik-pelik, marah. Zaman Sayyidina Umar, dia rotan. Sehingga bila turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar kata, ayu sama'in tuzilluni wa ayu ardin tukilluni. Mana langit yang akan dapat melindungkan aku? Hak boleh bawa aku, boleh tanggung atas aku, yang boleh lindung aku. Bumi begitu juga. Kerana dia rasa besar ayat Quran. Bila ditanya oleh orang, wa fakihatan wa abba, apa makna ab? Sayyidina Abu Bakar tak, dia tak cara macam kita duk kaji gini-gini. Kadang-kadang sebab mereka ni tuan-tuan iman tinggi. Bila iman ni tinggi, dia percaya lain. Kalau tuan-tuan hidup zaman sekarang, tuan-tuan rasalah macam mana kalau Rasulullah kata hamba naik tak atas langit. Ni kita jangan ikut, kita tahu. Kita nak naik macam mana, tubuh jisim berat macam mana ni, nak naik macam mana. Berat ni naik pula nak pergi satu tempat jauh gini, banyak lalu dah takwil lah. Sebab kita mengikut miqdar, diikut jangkaan kita. Kita tak ikut jangkaan ataupun kehendak Tuhan kun fayakun. Dia boleh bagi daripada Mekah ke kota Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tak sampai semalam. Tak logik. Kenapa? Bila Allah guna kalimah lailan, nakirah tufidu taqli, masa tu sikit sangat. Ya, kita nak pakai logik, dah boleh lagi ni. Sebab itu Syekh Syarawi rahimahullah ta'ala kata, bila mana Allah hukumnya tidak lagi dibatasi dengan kehendak sains, kehendak matematik, berdasarkan kepada logik akal, berdasarkan kepada hukum fizik, berdasarkan kepada kemunasabahan adat. Sebab itu ada bab khawarikul adah. Perkara-perkara seperti ini, bila kita faham, kita akan rasa lain keadaannya. Dan kata mazhab salaf itu, engkau tafwidkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, hanya qasakkan mensucikan Allah, Maha suci Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita rasa pelik. Manusia ni, dia bab yakin ni lain. Yakin. Ada tok guru dak apa yakin, anak murid yakin. Itu soal lain. Yakin lain. Al-Hasanul Basri zaman tabi'in, dia ada anak murid dia namanya Habib Al-Ajami. Satu hari dia suruh Habib ni beli ataupun dapatkan makanan. Janjilah pukul berapa, waktu mana, lepas asar ke, lepas maghrib ke, lepas zuhur, adalah waktu janji nak makan. Kawan ni tak makan, dah tunggu Habib nak jamu, nak bawa ni. Jadi tunggu tu lama, lapar. Akhirnya Habib datang. Datang pula belenggang. Allah, Bek, barang mana? Makan makanan. Tok Guru, ni Habib jawab. Tok Guru, hamba dapat dah makanan tadi. Hak Tok Guru nak ada. Banyak ni. Oh gitu. Dah mana? Tengah hamba nak keluar tadi, ada orang miskin minta lapar dah. Hamba pun bagi semua sedekah. Hamba yakin
Allah akan bagi kepada hamba lebih daripada tu, lebih daripada kita. Allah sebut, wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada rezeki langit, rezeki kamu apa yang dijanjikan. Dah, yakin. Allah menyebut dalam Quran, dalam hadis, Nabi pun sebut. Orang bersedekah, Allah ganti. Dan ada doa Nabi baca, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang dalam keadaan minta, orang dalam keadaan bersedekah ni ganti sekarang. Hasan Basri jawab, "Bib, aku nak royak kamu. Mu pun kena retilah sikit. Orang minta, janganlah beri semua. Berilah separuh. Mau sini aku boleh, kita boleh makan lalu. Marah. Tok guru ni dia pandai jawab yang ni. Habis eneng. Tapi benda tak ada dah. Tiba-tiba orang ketuk pintu. Bila kita buka, bawa sebekah. Habis kata, Tok Guru, hak apa saya katakan betul. Tok Guru kata memang betul. Aku tak kata mu salah. Tapi cara tu, boleh makan juga. Tapi yakin. Yakin luar biasa. Yakin pada Allah. Cerita moden saya baca. Tapi orang Arab lah. 2 orang budak sekolah rendah itu ya. Mak dia sakit. Bila mak dia sakit, susah hati. Ayah dia apa-apa kedana, miskin, tak apa kaya. Ayah dia pun terpaksalah bagi tahu anak dia nak pergi ke bandar. Cari orang kaya yang kawan dia nak pinjam duit sebab kena buat pembedahan mak ni. Dia pun pusing sebab dia kecil lagi, mak mati berat lah. Ada nenek. Dia tanya nenek dia, "Nenek, siapa boleh sembuh mak kita ni?" Mak dia. Nenek kata, Allah. Allahumma anta syafi la shifa illa shifau. Allah. Dia kata, dah apa nak minta dengan Allah? Minta dah kata. Budak kecil. Dia tanya pula mak dia, Allah duduk mana? Tanya ayah dia. Tanya nenek dia. Nenek kata, Allah tu tak nampak. Waktu malam, dua-dua tu duduk atas sutuh rumah ke duduk ni. Dia cakap, kita ni kena temu Tuhan, temu Allah ni. Dia nampak bulan. Dia kata, boleh jadi Allah ada atas bulan tu kok. Allah ada atas bulan. Kata, tak nampak pun, tahulah. Akhirnya kedua-dua ni kata, ya Allah, macam mana ni? Ayah tak ada dah ni, ayah gini. Mikir, 2 budak ni mikir. Akhir sekali, esok pergi sekolah. Tanya cikgu pula. Cikgu pun jadi huru-hara nak jawab. Cikgu jawab macam itulah biasa. Dia balik, budak ni balik. Bila dia balik, dia singgah kedai. Kedai orang jual. Dia kedai, tanya orang jual tu, nak apa nak? Dia kata nak beli sapu surat. Surat dah ayah sapu. Stamp dah ayah. Nak sapu. Jadi orang kedai ni pun berilah dia dengan harga tu. Dia pun balik, dia pun tulis surat. 2 beradik ni. Daripada nama budak tu 2 orang. Kepada Allah. Kepada Allah surat tu. Kepada Allah. Allah, atuk aku kata, mu saja yang boleh menyembuh. Jadi aku nak minta kamu, supaya kamu tolonglah sembuhkan mak aku ni uzur sakit. Allah, mu kena datang. Mak aku sakit berat benar ni, kalau tak mati susah hidup aku. Apa payah, aku tak ada mak dah. Dia ngadu gitu. Sekian, wassalam Allah. Terima kasih Allah. Surat. Sudah tu dia lipat surat tu. Bila lipat surat tu dia pun pergi kat postman. Kalau kampung, dia ada tempat ambil surat, tempat letak surat.
nak atur surat. Jadi postman akan pergi kampung tu, dia akan ambil hak surat hak yang nak dipostkan dan dia akan hantar surat yang hendak diberi ke orang kampung tu. Postman dah surat bukan sekeping, banyak keping, dia pakai ambil je. Sampailah ke daerah dia, sampai masuk daerah dia, mereka pun cek surat. Sampai satu surat tak ada nama. Tak ada alamat nak hantar ke mana. Siapa surat je ada. Stamp pun tak ada. Macam mana suratnya ni? Kata ambil. Kata buka lah. Kita tengok. Postman ni buka. Bila buka dia tengok surat ni, dia nangis. Bila dia nangis, kawan-kawan ni pun kejut mari kat dia. Tengok baca. Semua pakat nangis. Bila pakat nangis ramah ni, susah dah. Bos mari. Bos tanya, apa pasal ni pakat nangis? Jangan nangis ni, tak pernah berlaku dalam pakat ramah nangis sungguh. Bos kata ni kata ada surat, baca surat. Bos pun nangis juga. Akhirnya ketua ni kata, ginilah. Hak CSR kita ni yang ada, kita kena tolong budak ni. Siang kat mak dia. Kerana surat ni kepada Allah. Kita ambil. Apa lagi mereka gunakan duit tu panggil ambulans. Budak dua orang ni setiap kali waktu pagi ataupun petang dia akan duduk luar rumah. Dia tunggu Allah datang ke tak lagi. Tiba-tiba nampaklah kereta ambulans mari ke rumah dia. Dia kata Allah datang, Allah datang. Sebenarnya kena tambah pertolongan Allah datang. Tapi bahasa budak dia yakin. Hak tu kita kena faham, bukan mana Allah tu datang ambulans. Ambulans tu bukan Allah, tu makhluk. Tapi nak ceritanya pertolongan Allah datang. Tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kata mazhab salaf itu engkau tafwidkan akan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nama Allah, sifatullah, serah ke Allah. Aku beriman. Itu cara orang zaman dulu. Sebab itu jawapan Imam Malik yang begitu tegas menunjukkan bahawa dia mengikut cara salaf, dia tak takwil apa-apa. Wallahu alam. Kita sambung lagi selepas daripada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.